Wallah, tapi curi tetap haram kecuali Maidin, Datuk Maidin dah halalkan. Itu tak apa. Kan? Tak. Masya Allah. Bila dah menyentuh Maidin Cendol 3 tu dah bumbung lah. Dibuka aja pintu tu, Maggi keluar. Saya tak ada curi, Maggi keluar, saya ambil. Faham tak? Dalam tu dah ayat Maggi, Pampers kita kelepiak kita bila nak makan Pampers, ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih Fadil Ustaz Muhammad Naim selaku Mudirul Am Mahtafiz Al-Quran dan Hadis Imam Al-Jazari, khususnya barisan pentadbir surau Al-Jazari, yang berbahagia Datuk Dr. Aswandi bin Hashim, khususnya kepada Tuan Haji Sabri, saya nampak ada pada malam ini, barisan kepimpinan Yayasan Al-Isra', barisan kepimpinan masyarakat dan anak-anak putra-putra Mahtafiz Al-Quran dan Hadis Imam Al-Jazari, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama-sama di penghujung 2021 atau dipanggil bulan musibah. Bulan Disember ni dah jadi gelaran bulan musibah. Sebab kita tengok musim 20 hari bulan ke atas tu macam-macam hal boleh berlaku. Tengah-tengah hujan lebat, bangunan boleh terbakar. Tengah-tengah hujan lebat, jiran saya di Kuala Selangor pun habis rumah dia terbakar.
Apatah lagi hujan lebat menyebabkan banjir dan kemusnahan harta. Dan yang paling menyayat hati ialah apabila saudara Abdul Razak pada 17 Disember baru-baru ni, Jemaah mana satu kematian, kehilangan 9 nyawa, isterinya dan 8 anak-anak kandungnya dengan sekelip mata akibat kemalangan di Elite Highway berhampiran exit USJ. Jadi bermula malam itu rentetannya dalam keadaan kemusnahan harta awam. Kematian dijangka hampir 20 orang Rasul taman kerana banjir dan sebagainya. Namun saya tengok negeri Kedah ni aman, damai, sentosa, dan beberapa negeri yang lain ada hujan tapi tidak dijadikan musibah. Tapi negeri lain di hulu langat, sebagai contoh di Sungai Lui, memang termasuk rumah sahabat kami, artis kita, merangkap guru silat, iaitu Abius. Rumah yang dikumpul duit 4 tahun, hanya sekelip mata dalam masa 2 jam sahaja rumahnya dibawa sungai. Rumah tenggelam di Mentakap tadi yang terkini pun masih lagi diparas 2 meter air. Dan di Temerloh pun sama juga. Jadi dalam bahasa mudahnya kita akan kait juga. Saya tengok dalam poster tu ada tulis bila hati sudah mati. Tak itu disebut tajuk tu lah. Saya pun tak tengok. Saya ni penceramah yang tak pernah dikongkong dengan tajuk. Jadi tadi pukul 4 petang lebih, masa nak solat tu saya tengok ada tajuk pula popok ni boh. Jadi saya pun nak tengok apa tajuk tang hati ni, berat lah. Lalu kita dengar Del to pagal ni kan, hamko hamise coralu del meke tum copalu. Itu tentang Del Pakistan di hatiku, semua Del. Bahkan Nabi mengibaratkan bila buat Imam Nawawi dan mana-mana ulama, bila ulama hadis, bila membicarakan tentang apa kitab sekalipun, dia akan mulakan innamal a'malu binniyat. An-niyat muta'alliqun bil qalbi. Niat itu tertakluk dengan hati. Lalu Nabi pun tekan tentang bila baik yang ada dalam tubuh kamu itu, maka baik semua hidup. Kalau buruk dalam tu, maka buruk hidup. Ala wahyal qalbu. Itu tak lain tak bukan adalah hati. Semua. Sebab tu bahagia, tenang, aman, damai, bukan dengan mata, bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, bukan dengan rumah besar, bukan kata mewah, bukan kerana tak ada harta, tapi adalah hati. Hati penting. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nak di Isra, nak di Mi'raj pun hati dibelah dada Nabi dan dimasukkan tentang ilmu dan iman atau hikmah, dibersih dengan air Zam-Zam. Tang hati Nabi ada sedikit warna hitam. Itu semua berkait dengan hati. Baik itu dalam bahasa mudahnya, kalau kita lihat bila manusia ni hati mereka mati ataupun hati mereka keras, maka akan berlakulah dalam keadaan mereka akan rasa tenang. Orang yang hati rosak, hati mati ni, dia akan rasa tenang walaupun setiap hari dia buat dosa. Dia tak rasa takut bila hati mati. Zahir bagus, semayang bagus, okey, tapi hati itu bila dah mati, kena jaga. Maka dia rasa bila buat dosa itu ibarat kata para sahabat, silap saya Abu Darda, ibarat dia
macam lalat lalu depan hidung demi tepih dia. Tapi kalau dosa bagi orang beriman, dia rasa dia duduk di buah gunung yang bakal mengempak kepala dia. Dia akan lari jauh-jauh, dia akan pindah. Dia tak nak ada syubhat dengan dosa. Itu semua muta'alliqun bil qalbi, dengan hati. Lepas tu bila Nabi sebut la yastaqimu imanu abdin, iman seseorang itu tersodok bohonglah, takkan lurus, melainkan luruslah dulu yakni hati dia. Maksud dia, mafhum dia, iman itu takkan cantik, takkan sempurna, melainkan hati itu adalah hati yang sempurna iman dia. Apa dia punya, apa dipanggil itu, tanda dia? Nabi sebut la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak cantik iman ataupun hati seseorang. Cuba tengok, nak relate dengan tajuk tu. Ini Nabi cakap. Nabi cakap, adik-adik mengaji agama pun tak semestinya hati jadi baik kalau kita galik dengan kehidupan dunia. Tak kira lah serban besar mana, Ustaz Aslin ke siapa ke. Lepas tu ada orang yang dalam bahasa mudahnya, cuba tengok musibah bawah ni kan, tengok dai tinted, tapi mulut dia maki kata, ni mana ni, mana menteri, mana YB. Kadang-kadang kita pelik juga. Lambat tu cerita lain lah, tapi maki hamun. Lepas tu Nabi sebut, maaf bukan Nabi sebut, ni ulama-ulama dia sebut, musibah ni kalaulah orang tu kena dan dia maki hamun, tak kira lah maki musibah, maki orang, ini adalah bala bagi dia. Tapi kalau musibah ini kena orang tu, dia sabar, dia tu buat macam mana. Tengok abuse dalam rancangan Meletup malam tu, panggil dia, dia mai abuse orang yang hijrah, alhamdulillah, dia duduk dengan sahabat-sahabat kami. Dia kata apa, kalau ikut perasaan memang saya kumpul duit 4 tahun, dah buat rumah semua gedebak-gedebuk, tiba-tiba Allah ambil. Dia kata kita ni milik Tuhan, kata dia, nak buat macam mana? Melantaklah ke Tuhan dia, kata dia, Tuhan nak buat apa pun. Itu orang yang walaupun dia bukan ustaz, tapi tarbiyah dia tu menyebabkan hati dia redha. Ni penting tarbiyah. Kita kalau tak mengaji ilmu dalam seminggu, kata ulama, dia akan jadi sesat dalam hidup. Ilmu ni bukan dengan YouTube je, dia mesti bertalaqi dengan guru. Itu adab. Boleh tanya, boleh soal jawab dan sebagainya. Tengok keadaan lah, kalau kuliah maghrib biasa tu boleh tanya, baca kitab boleh tanya. Itu penting. Bila sepi dengan guru, maka sepilah jiwa manusia. Sebab guru selalu akan mengajar kebaikan saja, dia tidak akan mengajar keburukan. Mungkin di guru senda tu, mungkin itu cerita lain. Jadi nak bagi tahu, kalau orang tu reda, orang mukmin ataupun manusia, bila dia datang musibah dia maki hamun, maka itulah bala bagi dia. Tapi kalau manusia kena musibah, dia berdiam diri, maksud dia teriak, dia menangis. Siapa tak menangis, tuan-tuan? Wallahi saya tengok mak tafis saudara kita di mentakap, di Temerloh dan sebagainya, tenggelam. Siapa tak menangis? Berapa banyak duit yang kita tolong cari untuk dia orang, musnah sekelip mata. Tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seorang suami hilang anak 8 orang, Datuk. 8 orang. Bini tu cerita lain. Ni anak betul senang nak dapat zuriat ni. Daripada umur 10 bulan sampai dia kata 5.
Sekelip mata dia ambil. Seperti saya teringat dalam hadis Sahih Bukhari sebut, bila Allah nak uji seorang hamba, Allah kata dekat malaikat, wahai malaikat, pergi ambil nyawa anak dia. Anak tu seorang tu ya. Allah malaikat cabut nyawa, ambil nyawa dia. Lalu malaikat pergi jumpa Allah. Allah tanya, dah ambil ya? Dah. Apa dia kata? Kami terpesona dengan dia, wahai Tuhan. Kami terpegun, ajaban li amril mu'min. Kami rasa takjub dengan orang beriman. Apa dia kata? Hamidaka ya Rabb. Dia memuji engkau ya Allah. Kami ambil nyawa anak dia, dia puji engkau. Kami tak nak jumpa dengan makhluk macam tu. Wastarja'aka, dan dia kembalikan semua benda kepada kamu. Yani inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Ibnu lahu baitan fil jannah wasammuhu bi baitil hamdi. Jangan lupa wahai malaikat, benakanlah bagi si ayahnya yang redha nyawa anaknya diambil. Jangan lupa benakanlah sebuah rumah di syurga, dan namakan rumah si ayah itu rumah apa? Rumah orang yang suka memuji Allah. Allahu Akbar. Betul, sabar itu, redha itu adalah syurga. Tapi kalau hati yang mati, kadang-kadang menjadi kita sebagai orang yang ada double karakter. Depan Masya Allah bagus ni, pakai contoh-contoh sobat, belakang orang pandai berkarakter. Dia ada dua peranan. Yang ni kita takut. Semua main kat mana? Bukan main kat kepala otak dia. Ni uskidil kadir bun kharabu dia. Ni dalaman hati. Batu iman takkan sempurna kalau hati tak sempurna, dan hati tak bagus kalau lidahnya pun tak betul. Itu dia punya kelkelik dia, itu dia punya benchmark paling mudah. Batu Nabi hari-hari istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Tak pernah miss. Tambah-tambah besok malam ni kena baca surah apa? Yasin. Besok pagi baca surah apa? Yes. Hampa ngapai Quran dalam bahasa kasar, haramkan tinggal surah Al-Kahfi hari Jumaat. Bang pada ngapai dah. Sebab surah Al-Kahfi dalam hadis-hadis Nabi tentang hari Jumaat, Nabi tekankan supaya baca Quran. Hari Jumaat besok ini adalah hari 3 perkara kena buat. Pertama, baca Quran. Yang kedua, berzikir. Pasal apa? Ni kalau seminggu sekali tak boleh ada tazkiyatun nafsi, boleh nak cuci hati kita, berapa jadi manusia, berapa jadi orang beriman? Sama kita dengan binatang. Hari Jumaat disebut dalam hadis sahih, Suratul Kahfi baca. Dia akan memberikan kita pencahayaan, hidup kita bagus, aman, damai. Siapa bagi aman damai? Bukan pak kita, bukan mak kita, bukan pangkat kita, bukan duit kita, tapi Allah. Itu asal. Bila dari Jumaat ni kita baca sampai Jumaat subuh akan datang. Saya tak ada dalam cerita bacalah surah ni hari Senin, baca surah hari Selasa, tak ada. Tapi hari Jumaat sebut surah Kahfi. Apa maksud dia? Hari Jumaat seminggu sekali, kalau malas penyegan tak sudah, bacalah kita malam ni baca surah Yasin, pagi besok baca surah Al-Kahfi. Settle, selesai. Yang kedua, apa dia? Berzikir. Hari Jumaat kena banyakkan berzikir. Apa zikirnya? Antaranya berselawat ke atas Nabi, itu zikrullah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bubuhlah kalau paling bagusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim, yang kita baca dalam tahiyat akhir. Daripada perkara yang kedua tadi 1, 2, 2.1 ialah kita berselawat. Yang kedua 2.2 ialah berzikir. Beristighfar. Astaghfirullah. Kalau habis perangkat, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim. Saya cabar ke kanak-kanak sekalian, 100 kali itu tak lama pun, janji saya beri. Tak lama pun. Better than nothing, daripada tak buat langsung. Astaghfirullahal azim, Astaghfirullahal azim, Astaghfirullah. Kita katakan maybe 3 second 2 kali dapat. Kena tenang ni, bunyi macam dengan umur atap zing yang turun gitu. Itu wajah nama. Astaghfirullahaladzim, ampun ya Allah. Subhanallah, ampun ya Allah. Nabi 70 hingga 100 kali. Tapi kita rasa macam tak ada nak buat Datuk. Hari Jumaat khususkan. Sebab Nabi kita apa dia? Dari sahih, Nabi memfokuskan ibadat dan mengurangkan kerja yang lain kerana hari Jumaat. Kita tak ada Jumaat cuti, tidak. Cuti main bola. Kan? Kerana pemain hebat Kedah dah lari pergi Sabah. Yang puak-puak tu nak cari makan, jadi mana mahal dia pergi, larat nak tunggu. Ya, contoh dia gitu. Ya. Itu antara dia. Buat apa? Iaitu beristighfar. Mula-mula apa dia? 2.1 apa? Berselawat. 2.2 beristighfar. 2.3 berzikir. Zikir. Apa zikir paling baik? Mudah aja. Nabi kata, kalimatan khafifatan habibatan ila rahman thaqilatan alal mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh kuat? Boleh tak? 1, 2, 3 sebut. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 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 Tengok, cak buat lagu sikit jadi. Jangan lupa ingat zikir tu. Wallahu azim, bunyi macam kumang sepat. Subhanallah azim. Nadambah darabah. Tak ketahuan sebut. Jangan je orang Kedah tahu sangat baca. Ya kena betul ya rasanya. Dia sembang kat motong-motong. Tertib sikitlah. Subhanallah, macam kita zikir, saya cukup tak kenal. Orang kita imam zikir, Ustaz imam 8 tahun masjid daerah, kita mengajar imam-imam negeri Selangor di kursus Institut Latihan Dakwah Selangor, Sungai Lang. Sebab apa ramai ni? Ila nama subhanallah, subhanallah, dia tak ketahuan. Kan? Kalau nak berzikir, biar lambat dan jelas. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau buat lagu, tengok time pula. Boleh mungkin cuti. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu yang mula buat. Kami yang mula buat di Balai Dakwah Jeran Kuala Selangor.
Lalu Dr. Badrul Amin dia highlightkan dalam kesek dia terkenal. Fasubhana man la itu semua daripada Ustaz Arwah Ustaz Osman Ibrahim. Tuh, kesan. Tapi orang mai dah tak ada lah. La ilaha illallah kan. Itu semua daripada orang Bali enggak buat. Benda-benda yang ya bukan kita nakkan ni tak. Pandai-pandai lah. Saya baru dapat cucu baru masuk 2 bulan lebih. Dia teriak aja zikir. InsyaAllah dia tidak. Sebab apa? Sebab dengan zikir itu kita yakin dah. Budak teriak sebab apa? Budak teriak sebab apa kak? Pertama dia kencing atau pepah dia basah. Yang 3 perut kembung tu minyak yuhi, minyak yimi mana-mana tu. Yimi tu mi goreng tak? Minyak tambah minyak cakapak tak lepas panas. Dia kembung, lepas tu Datuk mendapat anak apa ni kan. Kembung senak lah. Kemudian pepper basah. Ketiga dia sakit. Keempat dia lapar. Susu bagi dah, pampers tukar dah, kencing dah. Medang duk bawah ni ke bawah ni lah, bawah susu mak dia. Tapi duk teriak. Maka makna apa? Makna baby hati dia tak tenang. Baca apa? Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Zikirlah kadang. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfir. Kebetulan atuknya suara okey. Okey. Kalau atuk suara astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, tak apalah, saya akan bunyi sudah. Diteriak lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahasa Hindustan tu hati dia dengung sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diteriak lagi. La ilaha illallah. Sampai. Teriak lagi. Zikir je, yakin zikir boleh dia senyap. Percaya lah. Habis-habis lagu tak boleh. Tak tahu lagu apa nak buat. La ilaha illallah. Itu dah. Tu Datuk Wan dah mula merabannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Duk jiran Cina sebelah. Ayah. Lagu kongsi pacai pun nak le. Semalam masa dengar itu orang tua macam bunyi macam kongsi pacau, tapi bunyi alap. Rupanya zikir dah tak tahu apa dah. Tak apa, dia tidur punya, dia tidur, cucu saya tidur. Cucu tidur. Macam mana saya buat dekat papak menakan dia, tidur, dia tidur. Saya yakin, kena yakin lah, sebab jiwa kita kalau ingat Tuhan selesai masalah. Tapi kalau hati mampus, mampus pula kasar bunyi. Kalau hati dia mati kerah, dia tak akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Seulang balik, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan bukan boleh beli dengan RM2. Bukan dengan pangkat dan kuasa jawatan, susah kaya miskin. Dengan apa ni? Bila Allah bagi dekat kita ni, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan ingat Allah, zikrullah, hati akan jadi bahagia, tenang. Jadi bila hati kita bermasalah, hati kita ni mati, hati kita kerah, apa jadi? Kita rasa tenang buat dosa. Kalau tak buat dosa macam tak buat maksiat macam tak boleh duduk. Ingat tuan-tuan. Sebab tu kita buat amal kebaikan ni, adik-adik. Awal bulan 12 hari tu dapat berita kawan-kawan mati. Dapat berita kawan-kawan mati. Jadi saya dah terbayang tuan-tuan, saya mati. Saya duduk risau tak mana tau. Ini cerita saya ni. Saya duduk muhasabah diri. Bila masuk kubur,
orang letak papan kan, papan kan tutup kan, dia kabur dengan tanah. Siapa nak dengar saya punya minta tolong? Siapa nak dengar? Saya rasa sebab dan nitih mata. Saya kata bila malaikat tanya aku, Haslin, siapa Tuhan kamu? Saya tidak nak jawab. Sebab apa? Innamal a'malu bil khawatim. Ingat tuan-tuan, kita jangan rasa megah sangat kita dah semayang banyak. Betul. Jangan rasa seronok kita boleh pergi umrah tiap-tiap tahun. Jangan rasa seronok tahan ustaz ceramah kata. Don't feel the best, but do the best. Jangan perasan kita ni bagus adik, tapi kita kena fikir apa benda yang kita nak buat baik. Be the best, don't feel the best. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan kita ini dinilai di mana? Macam mana ending dia? Macam mana ending dia? Penamat macam mana? Patut Nabi sebut. Saya cabar mungkin ini dah nama mahat hadis ni, ma'tafi hadis. Wajib baca 40 Imam Nawawi itu. Dan dalam hadis sebut apa dia? Ada orang, ni maksud mafhum, sejak kecil hingga dewasa dia beramal, beribadat kepada Tuhannya. Di antara dirinya dengan syurganya tinggal sehasta. Bukan sehasta, sejengkal. Jengkal banyak mana? Ni jengkal. Okey. Tu. Ni sikit jauh, sikit. Kokok sembuhung, buka hadis tu ada. Ada orang hidupnya beribadat sentiasa kepada Tuhannya, sehinggakan jaraknya dengan syurganya tinggal sejengkal saja. Tiba-tiba dalam kesejengkalan dia melakukan dosa dan kemaksiatan, Allah masukkan dia dalam neraka. Be the best, don't feel the best. Ini masalah kita tuan-tuan. Orang ahli ibadat ni masalah ginilah. Rasa kita baik sangatlah. Bayangkan tengok, nak kata Allah tak adil. Tak adil Allah lagi ke? Siapa semayang 5 waktu tak ada dosa? Siapa semayang 5 waktu, kata dia lah semayang apa tadi? Maghrib. Salat maghrib. Kan? Tadi ni salat asar, menghapuskan dosa lepas asar. Salat zuhur, salat asar, salat maghrib, menghapuskan dosa selepas asar. Salat asar, menghapuskan dosa selepas zuhur. Salat zuhur, menghapuskan dosa selepas subuh. Salat subuh, menghapuskan dosa selepas Isya. Salat Isya, menghapuskan dosa selepas maghrib. Salat Jumaat, besok hari, menghapuskan dosa selepas Jumaat yang lalu. Umrah dan umrah, Ramadan dengan Ramadan. Nak berkata we have no sin, tak ada dosa. Apa kata tak adil? Tiba-tiba penghujung hidup kamu dah bertaubat, kamu dah berubah, kamu buat maksiat dengan Allah, you mati waktu itu. Faqad khasira khusrana mubina, fal'ayyadzubillah min zalik. Nabi sebut dia syurga dengan dia macam ni je. Kan? Kira pendek dah tu. Ni macam ni. Bila-bila masuk, ludah yang elok puih masuk syurga selama bulan. Tiba-tiba dalam sejengkal tu dia buat maksiat, dia masuk neraka. Hadis yang sama juga. Ada yang jahat dalam hidupnya, sentiasa melakukan mungkar dan maksiat, sehingga kan
dia dengan nerakanya tinggal sehasta. Tiba-tiba dalam sejengkal dia bertaubat pada Tuhannya, lalu dimasukkannya di dalam syurga Tuhannya. Allahu Akbar. Yang ni demi Allah, wallahi demi Allah saya cukup takut tuan-tuan. Wallahi. Sakit kita ni 4 bulan dalam hospital, 8 bulan tak boleh buat kerja apa. Duk sorong si roda dengan walking frame pun tang tu dia teriak je no. Minta maaf dengan Tuhan, doktor cakap. Bila tengok bini kita duk sapu bungkuk kita, berak tape semua dia ambil semua, dia urut dengan kapas dengan wet tissue semua tu, kita tak buat mesti teriak sebab apa? Allah. Apalah dosa kita Tuhan buat dekat kita. Jangan perasan itu alim sangat, jangan perasan itu ustaz sangat. Musibah dia tak kenal ustaz, tak ustaz. Mungkin dia tak ambil, saya dah ambil orang lain. Itu kenapa? Sebab tu buat jahat dengan orang, jangan. Buat baik, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Suratul Qasas ayat 17. Buat baik dengan orang, bukan pasal orang buat baik dengan hang. Buat baik dengan kerana Allah jadikan dia tu kawan hang. Tu tengok senang kan hidayah dapat kawan baik. Ni korang baik-baik seberjaga, jangan duk buli-buli. Jangan ambil barang-barang makan kawan. InsyaAllah tunggu buku 40 hadis tentang kes budi. Seorang sahabat pensyarah kanan Yusim akan buat. Budi sejak zaman sekolah kita dulu ni. Tahu dah buat jahat dengan orang. Jenuh hampa pergi cari kawan tu duduk taman nak minta maaf. Lepas tu kalau hampa ada kawan hampa buat jahat dengan hampa, ini contohlah, contoh sekali. Kita pernah katok, kena pukul dengan dia kat sekolah. Kita orang beriman hari ni. Wal afina 'anil nas, maafkan dia orang. Dengan Tuhan hang buat jahat 1,000,000 tahun boleh hidup, no problem untuk Tuhan. Just one night hadis tadi. Dengan sejengkal dia bertobat masuk syurga. Dengan orang dia hutang, cari dia sampai jumpa. Tak jumpa tak apa, ya Allah aku hutang dia RM14. Aku cari tak jumpa, kami dah berpisah. Jadi aku ingat RM14 aku tambah je 100. Aku niatkan sedekah untuk kawan aku. Kalau dia mati, ya Allah kau ampunkan dosa dia, ya Allah. Kalau dia hidup, ya Allah bagilah kebaikan, kebahagiaan pada dia, ya Allah. Very simple. RM1 bukan banyak pun. Hutang RM10 gandakan 100. Bukan main bunga, bukan main riba dak. Kita saja ganda. Ya Allah RM1 nama siapa? Contoh nama siapa? Saya pernah hutang Datuk contoh dia. Nama Datuk. Mana baik? Hampa dapat. Mak pak kita pun dapat pahala. Baguslah anak hang malaikat kata dekat yang kita kat dalam kubur. Dalam hari tersebut seorang bapa terkejut bila malaikat datang buat berita gembira. Wahai Tuan, congratulations. Bunyi macam Naruto tak? Dia pun tengok Naruto. Sini tengok Quran tak, balik rumah tengok Naruto. Wow. Tak pun tengok juga. Bohong tak habis. Lepas 700 siri daripada anak saya kecil sampai ketua. Naruto tak mampu. Anak dia nama Baruto. Anak nak nama Baruto. Tok Wan nama Arab Jadah tu je. Tuan. Wahai Tuan, tahniah berita gembira untuk awak. Kenapa ya? Awak telah dinaikkan level yang baru. Apa? Betul ke? Betul Tuan. Macam mana saya boleh dapat level yang lebih tinggi? Sebenarnya anak kamu buat baik kebaikan dengan orang atas muka bumi, pahalanya akan datang pada awak. Masya Allah, anak aku hebat. Ni Ustaz belajar di Pakistan. Asal kata Abah Ustaz tak pernah bagi duit ke Ustaz? Tu Ustaz tak bagi duit ke Ustaz? Semua dia orang, 99.9% semua dia orang. Yang paling utama ada 2 manusia duduk seksyen 3 Shah Alam, arwah meninggal dah, dan juga duduk di fasa 5 Taman Malawati Ulu Kelang pun dah meninggal dah 3 tahun lepas.
Ustaz main ceramah malam ni, dia dapat pahala tak? Saya baca khutbah Jumaat di Kelang Quran 2 kali turut di Masjid Pucang Alam depan Menteri, depan Timbalan Menteri di Kelang Quran, depan Datuk Bandar Kuala Lumpur. Bukan saya nak minta apa benda, tak ada. Ini kerja Ustaz baca khutbah, tapi diorang yang sponsor Ustaz dapat pahala tak? Tak payah angkat tangan pun, ya Allah, tak payah, you buat baik, automatically mereka dapat kebaik. Yes. Pasal apa? Ni. Lepas tu bila hati kita rosak, hati kita mati, buat dosa tak terasa. Jadi kena ingat, jangan. Sebab innamal a'malu bil khawatim. Abang Iwan, Pakcik Iwan Dandut. Kan Iwan Dandut? Iwan Syahman jadi lagu tu. Lihatlah gunung yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Lihatlah pantai yang indah, subhanallah itu Allah yang punya. Tiada yang kita punya, semuanya Allah punya. Dia masa dia jadi penyanyi dangdut dekat tu kelab malam, dia menyanyi dangdut, apa nama lagu dia, sedalam lautan ini, apa lupa lagu tu lah. Ada orang tua umur dekat 70 tahun duk menari dengan perempuan JRO, dan dia baru lepas minum tu, tiba dia tumbang jatuh, pang, keluar muntah hijau, dan dia meninggal. Waktu tu Abang Iwan kata dia rasa macam bersalah sangat. Ayah dia ni yang guru agama, dia tak setuju dah. Benda yang mak ayah tak suka ni memang terkandai kok. Nak bagi tahu benda yang mak ayah tak suka jangan duk buat. Dia orang agama, tapi anak-anak tak minat agama. Banyak hati-hati kita yang jenis lari pergi Singapura kerana nak masuk menyanyi. Ayah dia imam sebuah masjid Negeri Sembilan pun. Akhirnya alhamdulillah mak dia tu, ya Allah, anak aku, ya Allah, anak aku. Balik-balik berubah. Tak sebut nama siapa lah. Tapi macam Abang Iwan Syahman tu cerita tu kisah benar, ada masa saya furun dengan dia. Kita bayangkan tengok. Kita ni tak hukum orang saya syurga neraka, kita bukan Tuhan, betul. Tapi pengkisahan Nabi dengan hadis-hadis dia bagi kita ini, mana kena jaga. Hadis ni cuba tolong takut sikit. Batu orang yang hati mati dia tak heran buat dosa. Dia ingat ini masalah kita duk beriman dengan James Bond, tomorrow never die, tomorrow never die. Dia tak fikir dia tu akan die bila masa. Buat cerita tadi ya. Lupa dah. Tak apalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Surah apa tu? Ayat tak apa, kita bukan zakir naik, kita zakir turun. Baru tak ingat ya apa. Ustaz pun sama juga, ustaz ni ustaz zakir turun. Kan. Zakir naik ada chapter 1 apa tu kan. Ayat berapa, subhanallah, ya Allahu akbar. Orang India ni memang top, orang Pakistan. Lepas saya belajar di Pakistan, hadis-hadis tu memang bahasa Arab yang terbaik di dunia ialah di benua India, bukan di negara Arab. Siapa kerja Arab ni minta maaf cakap lah. Muktamar Adabul Arab Al-Alami di mana? Di Lucknow, yang tempat arwah Ustaz Fahmi Zamzam, Ustaz Abdul Majid, Ustaz Ahmad, itu semua, Ahmad Zakaria tu, tempat tu merupakan bahasa yang Qori. Pergi Mesir, pergi Mekah, habis bahasa Arab lah.
Kalau cakap fusah tu dia pun tak respect, lambat, kecuali si persidangan tu cakap musah lah. Itu kalau tak, minta maaf, kelemahan saya ialah bila cakap Amir tu memang tergolek lah tu. Bagi dia budak, dia budak petani, budak Indon kan, kalau kita jadi mutahib tu dia orang cakap dekat immigration macam cakap Amir semua. Dia bukan asal, kadang bercakap Yaman, Arab lain bunyi dia. Dia tak boleh lawan bahasa Arab Sudan, bahasa Arab Syria, dia berbeza, kan. Dan kita orang di Pakistan pun wajib dalam berbahasa Arab. Jadi pelik bila kita tengok baca Iqra, Gamil Giddan, kan. Jadi jim jadi ga, jadi apa? Jadi ga. Qaf jadi ga. Kalau di Mesir jim jadi ga. Kalau di Arab Saudi, di Mekah contohnya, di Madinah, qaf tu Iqra jadi Iqra. Jadi bercakap Iqra dia sedap dengar. Tak apa tu lahjah dia orang, tak apa, tak masalah, kan. Tapi dia orang baca Quran fusah lah, dia orang tak boleh baca cara dia orang, kan. Itu kelebihan dia orang pula. Jadi kata firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-14, sesekali tidak demikian, sebenarnya segala dosa yang selalu mereka buat telah menutup hati mereka. Nampak tak? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dosa-dosa yang kita buat itu pasti kata Allah akan menutup, mematikan, mengeraskan hati kita. Sebab tu bila saya berforum dengan artis-artis, sebelum jumpa Datuk lagi, artis kita yang berjirah, dia cakap apa? Yang seorang tu dah mati dah, tapi dia mati selepas balik daripada solat subuh. Allahu Akbar. Susah nak dapat tu. Dia kata bulan puasa saya minum, buka puasa dia kata buka puasa dia minum arak lah. Dia cerita dalam pentas tu, malam raya saya akan bersama wanita-wanita, sampai nak saya duit, saya boleh tidur dalam van yang berisi duit penuh. Dan saya juga pernah makan babi, kata dia. Ush, kata kita fikir-fikir dia ni lain macam lah ni, cerita apa benda ni. Sebab syarat-syarat taubat, jangan cerita tentang maksiat yang kita buat di hadapan orang, because of Allah sembunyikan. Yang mana kata Allah golongan golongan yang kami sembunyikan maksiat dia di malam hari, tiba-tiba dia pergi cerita dekat orang siang hari. Jangan. Kecuali kata saya dulu ke kelas kawan hinggap degil tegang, kadang-kadang duduk kacau depa lah apa. Tu cerita lain. Zaman kita bukan zaman muda ni. Ni zaman kita dah balik semua ni, aku cerita tak boleh. Mana segi public, tapi kalau individu sembang saya dulu apa tak bawa ustaz ni, itu fine. Dan saya pula tak boleh cerita dekat orang tentang kemaksiatan yang dia buat dulu. Saya tegur dia. Seorang tu Datuk, yang seorang yang biasa, dia nak kata, Tok, biasa panggil bang kat dia, bang akan datang, bang tak boleh cerita tu bang, nanti orang akan berangan-angan. Bagus juga, no? Dia dah bertobat, dia dah kaki perempuan semua, dan bertobat, kira untung dia. Orang kata apa untung ni, apa buat mangkang. Tak boleh, ingat pun tak boleh lagi cerita kat orang. Kan? Jangan jadi macam doktor apa nama tu, Datuk Hanafi. Bini dia buat kerja pun tak betul tu, kan. Kita pula duk maki hamun Datuk Hanafi, rupanya kau tu dah menikah elok orang. Nah iya, pegawai kerajaan, Datuk tahulah, orang pengamal undang-undang, kerja kerajaan, askar ke siapa ke, saya pernah, bukan pernah lah, sahabat saya dulu dia DO, sekarang ni jadi timbalan ketua pengarah sebuah jabatan. Dia kata apa, dia tengok masa tu dia nak poligami, hakim tu pula pernah seusrah dengan saya. Hakim dengan cingih, tapi dia pucuk muka cingih, tak pada dengan hakim, dia dia pergi jatuhkan hukuman kepada seorang sarjan tentera yang kahwin tanpa izin. Kahwin tak salah, nikah apa pun, tapi undang-undang segi pegawai kerajaan dia tak lepas. 3 hari penjara tu, pengsan dalam kandang.
Pengsan dalam kandang tu. Askar badan kami si pad saya ni one pad je. Tak berpad pun kan. Tak ada pad langsung. Pengsan dah. Dia kata aku ketang tu celaka betul kawanang tu dia. Jadi dia kena tindakan penjara. Tak boleh rayu tak lepas. Habis dia punya apa? Pencen semua. Denda satu lagi. Menyara pula tu. Kenapa saya cerita tentang tu tadi? Apa sebab? Dr. Hanafi tadi kan. Sebab ada pokok pengamai. Gawa-gawa ni kalau buat itu yang dia mungkin lah. Kita sangka baik lah. Hak buruk tu biar bini seorang-seorang cerita. Kita sangka baik lah. Dia kata ustaz memang geng-geng jantan memang bila orang jantan. Ramai macam kiah kot diam lah. Kak Iyam belah-belah apa nama ni si ben-mon. Dia kata sedap lah ustaz tu. Pokok jantan ni suka jantan ni terus tinggal tanpa. Kita kata payah cerita macam ni nak kata kita beritahu jangan cerita. Hari ni sahabat saya Dr. Sanusi Azmi cerita balik tentang tak boleh. Ulama-ulama cerita tak boleh viralkan tentang maksiat suami atau viralkan maksiat isteri. Hamba jangan sudah. Tak boleh. Tak boleh. Biar padan muka dia tahu sikit tak boleh. Padan ke tak boleh. Suami cakap laki saya nampak je ustaz dia pakai elok mayang haram doa nipu orang lebih. Contoh dia. Tak boleh. Today tu hitam bitonyoh kat benda mana tu lepam. Tak boleh. Laki saya nampak pergi masjid pergi mau nama ekong pergi jalan pancong kat sana. Tak boleh. Laki pergi minum ekong dia ikut belakang kan, dia pergi buru belakang ambil video. Tak boleh. Kalau lah tak boleh. Kau yang duk melawan lah. Bukan Ustaz Selin ni koro je mengaji Pakistan. Ustaz-ustaz yang lain PhD bahagian hadis telah bagi tahu dah tak boleh. Tiba-tiba katalah Dr. Hanafi tu menikah semua Datuk. Parak kita. Nikah belah Thailand tak kena tu kan. Tu bagi undang-undang dah tahu. Tapi segi nak majlis syariah negeri salah lah. Dia nak awak takut nak anggut balong. Dia kata datang dengan ustaz ni aku bulakku ke baru nak lepas kan. Tak lepas sampai keluar ni dah. Jenuh lah aku dah mengemuk. Kan duk fikir nak nikah tak boleh. Yalah orang perempuan kan dia emosi sebab tu orang perempuan tak marah Nabi kata dah orang perempuan kalau dia marah lelaki dia akan sebut apa? Wallahi dia sumpah nama Allah aku tak pernah tengok satu kebaikan yang buat kat aku. Tu perempuan. Lepas tu jangan duk melawak main. Yang isteri kita bukan. Kalau dia jenis tak suka melawak jenis nikah habis jangan cerita. Cek. Nampak entah kami tegap tapi duk seorang pergi keluar. Bukan dekat kan aku pun sama. Niat boleh tahu dah. Baru niat. Buat awal tu. Tak apa. Baru duk melengung je bewak kena pijak. Nampak dah baru melengung tu. Dia tahu dah. Allah. Hebat hati perempuan ni. Ya. Kita kawan kita menikah, ustaz selebriti menikah, hantar gambar WhatsApp kat kita. Alhamdulillah anak dah nikah yang kedua. Enter bila? Time tu pula bini kita di atas kerusi, kita di bawah sebab dia bersih kepala kita dengan balsam rimau. Saya ingat 2 celpa habis. Telinga putih. Bila pergi mandi, mana telinga aku? Aku ingat ketik telinga, rupanya tu bam tu. Jenah cari bat katil, pergi korek balik. Jangan duk main. Nampak je ustaz cakap darah. Tapi bukan takut, cuma dia agak menakutkan. Tu jawapan selamat. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Tapi bila dah jadi, baru ni saya berforum dengan Profesor Madya, Dr. Izhar Arif di Kementerian Wilayah Persekutuan. Cerita ni, tajuk dia gini. Dia satu soalan pada pegawai dia kata apa? Kesetiaan seorang isteri diuji dengan suami yang tidak memiliki apa-apa. Yes. Kesetiaan seorang suami diuji ketika mana dia mempunyai segala-galanya.
Ceritanya apa maksud soalan puan? Yalah orang lelaki sekarang bla 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 bla. Okey, puan nak kata kalau lelaki tu kahwin lain di mana tu tak setia. Puan ambil poin mana? Berarti jangan jiwa berat sebelah. Puan, ada seorang panel tu, seorang tu bini 3. Kami sampai keluar. Saya pun dah nak menopos lah, tak larap apa dah. Dia seorang tu profesor tu, nampak cara kedengar Profesor Mahathir Datuk Dr. panjang nama dia, paling panjang nama dia. Tapi bini seorang tu, bini tak cakap sikit, tak tegur sikit, dia mula risau pasal apa ni. Gitu aja bunyi tu. Mengajar tak ada profesor pun. Dia kata perempuan tak ada orang lelaki yang tidak ada sifat tak berkeinginan untuk lebih. Allah Maha mengetahui. Tapi ingat, jodoh, nikah, cerai, siapa punya kerja? Settle masalah. Itulah poin yang saya kata kat seri saya. Ni, nak terangkan jiwa orang. Bila tengok, oh, Alhamdulillah, kita pun Alhamdulillah tahniah. Entah bila. Apa dia baca, bila dia baca begini pula. Saya kata yang, saya panggil yang, tanya Datuk, tahulah saya panggil saya yang. Kami bukan malam pun, sepupu-sepapak sebenarnya. Yang abang kalau nak buat, abang buat dah lama. Ni dalam rumah cakap ni, cik, kira abang ni cerita dia tak main. Yang ni cerita betul ni, cerita betul. Yang abang kalau nak buat dah lama dah, abang boleh tipu abang. Betul boleh tipu yang. Habis dah masa. Sanaim. Ni masuk tanda habis apa? Ingatkan suruh habis lah. Boleh lupa apa ni? Abang pergi ceramah kat Kelantan 3 hari. Abang kata Qiyamul Lail 3 hari. Tapi bini nombor 2 kat sana. Lepas tu abang pergi ceramah kat Kedah pula. Bini nombor 3. Abang boleh tipu yang, tapi adakah abang buat? Oh tu. Lepas tu selu balik kepala saya. Lalu yang kena berdoa. Berdoanya, Ya Allah. Saya ajak skrip kat dia. Jangan lupa lirik. Ya Allah, Kau jadikanlah suamiku itu hanya untukku. Aku tak nak dikongsi-kongsikan dengan aku. Doa. Iya. Ibu-ibu belakang, kan? Doa. Nampak tak? Nombor belah dinding, faham tak faham? Dokanya cakap pinggang tu boleh buat pun. Dia penat. Haram tu. Lama lah. Dia lama juga. Apa? Ya Allah tak berasa bila pakai sokok tu. Okey. Dan perkara yang keduanya dalam bahasa mudahnya, orang kalau hati dia mati, ini takut juga. Maksud saya, kita Quran payah baca. Siapa yang Quran payah baca tu antara tanda hati masalah. Hampa bagus Quran kena baca. Dia pun kena paksa. Bangun pagi kena paksa, Quran kena paksa. Jangan buang benda tu. Buang kalimah paksa biar redha. Faham redha? Restu. Quran payah baca, bukan susah, tapi Jumaat esok kena baca. Lepas tu disuruh tu, besok hari Jumaat, hari pembacaan Quran. 110 je. Ustaz sebut tadi kan, Jumaat apa dia? Mula-mula apa? Baca Al-Quran. Nombor 2 apa? Apa dia nombor 2? Berzikir kan. Berzikir yang pertama ialah selawat. Lagi apa? Istighfar. Kemudian zikir-zikir biasalah. Dan yang ketiga adalah pada berdoa. Bila Nabi kata doa, dah hadis sebut selepas solat asar besok. Siapa ada sakit, siapa ada itu ini sebagainya, solat asar besok banyak doa, ya Allah, ya Allah. Dan hadis saya sebut. Tapi orang kita dia lepas pandang. Kita doa ni payah benarnya, nampak je ringan. Kita doa keluar rumah pun tak baca surah bulan. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.
hudita, wuqita, kufita. Nabi kata apa? Siapa yang keluar rumah dia baca doa tadi, ada doa dekat orang baca tadi pada hudita, kamu diberi petunjuk olehnya, uqita, kamu akan diselamatkannya, kufita, dicukupkan rezekinya. Nabi tak ada lah. Very simple, tapi nak baca Tuan Haji Sabri, Allah, dah berdarah dah dekat 90 km baru ingat doa tu. Tu doa naik kereta bodoh. Bukan doa keluar rumah barang. Nampak ada kadang-kadang usah cerita ni, nak baca doa tak boleh. Ni nak masuk tempat baik ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa memegang cucu-cucunya Hasan dan Husain. Nabi baca apa? U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamma wa min kulli ainin lamma. Kalau Nabi baca kepada cucunya, siapalah kita? Allahu Akbar. Kita tak nak baca. Nak pergi amal sentral. Api amal sentral baca ya Allah, u'idzuka bi kalimatillahi tam. Ramai u'idzukum bi kalimatillahi. Kata sekali pergi ni mana orang nak pergi amal sentral, nak pergi padang mereka ke, nak pergi mendatang apa Bali ke musik ke mana, u'idzukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hamma, binatang wabak whatever, wa min kulli ainin lamah, pandangan hasad, dengki, sihir, buang. Nabi kata a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Sampai itu tempat dia baca doa tu, benda yang pelik-pelik tak boleh hingga kat dia. We must believe. Yakin. Ini masalah kita, doa pun tak tahu. Hujan turun, doa pun tak tahu baca. Doa hujan turun apa dia? Tengok dia belajar. Dia beza orang belajar dengan orang kurang ajar. Kurang ajar kita lah, kurang ilmu. Nampak tak? Hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'a. Siapa boleh buat kerak-kerak kan? Masuk tu ya. Baru ni kat 80,000 dah TikTok aku. Doa tu ya. Rupanya ramai orang tengok. Yang aku ceramah 2,000 ya. Doa dia seminit dia tu. Ramai tengok. Allah, ni hujan mula turun. Allahumma sayyiban nafi'a. Pum lebai. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wazzirabi wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Allahu Akbar. Bila hujan berhenti, mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Allah, tapi orang kita berapa ramai berani baca tuan-tuan. Sebab kita malas berdoa. Kita rasa kita hebat ni masalah. Bila jiwa kita bermasalah, kita rasa hebat, dia lupa Tuhan yang bagi kita ni hebat. Ini masalah. Doa masuk jamban melupa. Yang belum teruk doa setubuh. Baca doa masuk jamban kan belak. Asal bunyi syaitan kira sekali kata dia. Kurang ajar tu. Yang belum teruk baca Allah barik lana. Yang kadang-kadang budak-budak dia suruh anak dia pergi tadika Islam ni, budak dia Allahumma barik lana fi madana. Nampak? Tiba-tiba asyik dia baca, suruh bapak dia baca. Bapak dia baca doa tu. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannib syaitan maratana kan. Jadi itu masalah pula baca doa makan lain. Ni anak terkejut, papa ni doa benda ni, doa makan kata dia. Doa makan papa kata dia. Allahu Akbar, kadang-kadang pelik. Ya. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Surah apa? Muhammad.
Apa kata Allah, firman Allah, kenapakah mereka tidak mahu memerhatikan Al-Quran? Sebab apabila hati mereka telah terkunci, kan, mati. Kita cukup datang mana? Ayat kursi, jin nak mai, dia baca, jin duk mai. Adik-adik ni yang lupa. Ni kita panggil apa? Tausiah ustaz. Selepas subuh jangan tinggal 3 kali ayat kursi. Selepas subuh jangan tinggal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan tinggal baca 3 qul lepas subuh 3 kali, dan semua tadi itu lepas asar pun sekali. Waktu lain tak ada apa. Waktu ni fikir biasa. Nak buat 3 boleh, nak buat 5 boleh, tapi waktu subuh la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah 10 kali. Kemudian buat apa? Baca ayat kursi 3 kali sampai wala yauduhu hifzuhuma. Ya Allah, lindungi aku daripada segala kejahatan. Wa huwal aliyyul azim. Itu ulama-ulama ada buat. Dia punya ruqyah. Dek, kita mengajar agama boleh dengki ramai. Ustaz dengan ustaz boleh dengki. Yang sana ni tak boleh tengok ustaz lebih. Ustaz kalau tengok sana lebih malah dengki. Ni, sebab tu Nabi baca setiap pagi 3 kali 3 qul. Kenapa? Time tidur Nabi baca tak tinggal. Sebab dalam 3 qul tu, qul kedua ialah min syarri hasidi idza hasad. Minta lindung pada orang yang suka hasad dengki kita. Jangan risau. Kita kena yakin. Pedulilah dia nak buat apa kat kita. Allah ada. Allah ada. Yang penting jangan buat baik, jangan buat jahat dengan orang. Buat baik je. Dia buat jahat, buat baik je tak apa. Ingat Tuhan ada. Pegang tu je. Tuhan ada. Zaman kami dulu 1986, 1987 pun semua, bila masuk mak tahfiz, law ni minat mak tahfiz. Law ni. Tahu mak tahfiz pertama di mana? Di tempat kami di Kuala Selangor, di Balai Dakwah Jerang. Lepas tu Kubang Bujuk. Hafiz yang pertama ialah saudara Ustaz Fauzi Iman Elah. Adik-beradik dia semuanya hafal Quran. Abang Ustaz Latif Mukri, dia pun Mukri. Ada Elnan, kerajaan bagi. Mukri, nak dapat titel Mukri bukan senang. Sebab tak dibenarkan masuk pertandingan dia tu. Tak dibenarkan. Kalau masuk dia semua dapat. Waktu itu Haji Ma'ilah kata apa? Orang kata kat dia, dia ni kaum Jawa. Dia kata kau hantar majlis pondok tu nak dapat apa? Ada sijil ke? Orang yang kata tu kat dia, anak merempat sampai keluar. Tapi anak-anak dia kaya-kaya. Dek, rezeki jangan risau, Tuhan bagi. Sebab jangan duk mesin kepala otak kita mengaji tinggi kerana dapat kerja. Jangan haramkan niatnya tu. Aku belajar tinggi pasal nak ada ilmu. Kalau setakat kerja orang Kedah dan nak pergi Kedah, tak sekolah pun tak apa, beruk mak ye elok makan pisang orang. Babi menyonda, bukan fikir kanan, mana ada side mirror tak ada. Itu dapat makan. Itu babi. Awak jadi gila babi pula kita. Ulat dalam batu boleh hidup. Kalau bab fikir makan tu hanya risau. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa-apa yang hidup dalam kubur, you don't worry, don't be sad, because Allah bagi dia orang neraka. Duk kalau abang nak makan, mengaji hafal Quran bukan tetap jadi imam. Dah. Sebab tu Allah yarham Tok Guru Datuk Seri Bentara. Tok Guru ni Aziz kata apa? Dia nak lahirkan engineering hafiz Quran, doktor hafiz Quran. Ada Dr. Ali Klinik City, ada 40 klinik dia, kaya-kaya, multi-million. Bawah ni tengok dia beli Royce apa benda tu. Tengok keluar, saya tengok tu dia 1.6 juta. Kereta aja. Dia Datuk Seri Al-Hafiz, ayahnya bekas pengarah Datuk Yahya
Baba bekas calon parlimen dibanting, cuma dikalah lah, buat macam mana. Tapi anak dia Masya Allah habis Quran. Jadi lepas habis Quran, ayah nak hantar, ayah dia doktor lah, timbalan ketua pengarah apa, farmasi, adalah farmasi, pharmaceutical kan, ada satu apa nama title tu. Kaya adik, tapi dia tak jadi imam, dia tak jadi ustaz, tapi dia doktor. Itu hasrat kita. Jangan niat kata baca Quran senang jadi imam. Imam kat masjid, masjid apa? Datuk masjid apa tu? Baca orang. Berapa orang Sanaim dulu imam? 2. Seorang ah. Hampa 40 orang, takkan jadi imam 40 orang, makmum 2 orang ah. Itu dia tak mungkin nak berebut je tuan imam je. Tak payah. Ada seorang tu engineering, JPS, oil and gas, accountant, hafiz Quran. Dia bila doa tahlil semua dia buat. Allahu Akbar. Ni sebulan balik, ibu-ibu kalau setakat mengaji, belajar, nak makan, nak dapat kerja, tak payah. Berapa ramai contoh-contoh baik Cina ke Melayu ke, tinggi mana belajar tak pun, SPM tak lepas tu habis multi-million. Kenapa? Usaha. Lepas tu dia belajar, dia belajar dia dapat dia doktor kehormat whatever, okey lah, masuk ustaz pada. Jangan hampa kita duk ustaz belajar ni, tak payah. Dan inilah saya mention ataupun saya masukkan dalam pemikiran anak saya, selagi abah ada apa sambung nanti bab pembiayaan, bab scholarship, semua abah boleh bagi, insya-Allah rezeki ada. Kalau abah mati tu lain cerita. Kata abah nak PhD, nama dia kata, buat PhD, abah master, buat master tak apa. Kata kahwin pun semua benda kita uruskan. Itu kita kena buat. Seorang bapa misalnya anak lelaki nak kahwin, kita kena keluar duit. Bukan anak duk kerat telinga pula duk keringat dia tu punya teruk cari duit nak nikah. Tak cukup umur 21 tahun, 23 tahun nikah, duit ada. Tuhan mudah dan Tuhan hantaran pun tak mahal. Kunuri tak payah buat sebab PKP. Pegelah tak apa kunuri. Sediakan datuk di Palma Inn Kuala Selangor. Buat datuk dengan datin apa nama ni. Kunuri saya sedia Ustaz Lutfi apa nama tu. Saya ambil 7 bilik termasuk hotel, sebab Kuala Selangor tak ada hotel hebat-hebat. Di Palma Inn dia lah tutup terus dah. Terpaksa tarik balik sebab PKP. 882020. Ingat tarikh tu. Menantu lahir 18. Dia buat kena akad nikah tu rumah tu seminggu depan. Dah tak lipek kelat lah beranak dah. Nak sandin apa? Duk tengah-tengah ada seorang budak. Ni dah belajar. Ini kena pegang. Kemudian yang seterusnya ialah dalam bahasa mudahnya, hati yang mati ni, bila hati dah mati, dia cepat atau mudah bersangka buruk dengan orang. Na'udzubillah min dzalik. Kan? Bila hati mati, selalunya automatically kita bila tengok orang, dia mudah sangka buruk. Kan? Tengok dia kaya sikit kan, ni semua boleh temberang, boleh percaya kan? Contoh dia gitu. Dia tak boleh tengok orang senang, dia tetap sangka buruk, negative thinking. Ataupun you all ni ada sampai 5 tahun dah 12 juzuk sampai keluar. Padan lah dia kata, ngaji terus pak dia pun. Jangan sangka buruk dengan dia. Sebab hafiz Quran ni pilihan Allah tau. Ada orang hafal Quran haji, lalah keluar tak ingat dah. Saya capak. Jadi imam baca sekian ayat, tak lipi. Ustaz Naim, kita nak kena ingat tu. Berat. Jenis lekat-lekat tak apa. Ni baca suruh sambung. Tak ingat lah. CJ penuh. Tapi nak lawan ustaz tadi sebut nama tadi ni, Allahu Akbar. Datuk tengok dia baca, dia gagap, Ustaz Fuzil dia gagap sikit nak
Bismillah dia lambat, dia gagap. Kalau dia start, dia memang tak ada berhenti ya. Saya tengok di Pakistan, bayangkan satu malam 10 juzuk tarawih. Saya ni duk lari imam panjang, mai hak jelah hutan. Dia mayang jamiah, semayang masing-masing ada kan. Mayang belakang depa. Saya kata apa ni kat setengah jam tak rukuk ni. 10 juzuk satu malam. Ni bengkok tepung lutut. Lepas salam tu, salam kanan kiri tak ada, lari balik terus. Perut macam kena blender. Tapi dia bercakap, ya Allah, tak bagi depa. Jaga dia. Betul kata Imam Syafi'i kan? Sana ilmu dia kata apa? Punca maksiat ada ilmu kita hilang sebab apa? Sebab maksiat. Imam Syafi'i pun hilang ingatan. Bukan hilang ingatan jadi gila dah. Apa yang dah hafal dia macam blur. Dia mengadu kat syekh dia, Syekh Waqi', kubur kat Mesir. Dia kata, Syekh, malam tadi gini, saya begini contoh. Maka dia buatlah. Pada kata Syekh dia, tausik dia, fa amarani bitarkil ma'asi. Kalau anak ilmu mari balik kena tinggal maksiat. Sebab fa innal ilma nurun. Ilmu tu cahaya. Sama dengan saya cakap ni pun. Sama dengan tuan-tuan. Kadang-kadang kita tahu benda tu haram tapi kita gagah buat. Perasan tak? Ha? Tuan-tuan bukakan benih. Saya jumpa ni. Termasuk saya kerja PIBG. Ni live tak? Tapi saya lama berhenti lah PIBG tu. Biasa pergi tengok pengusi bagus pergi masjid. Tiba-tiba akaun PIBG, akaun konvensional. Bila saya take over jadi NYDP atau pangku YDP, saya kata tukar. Telefon Cik Zaidan, pengurus public bank waktu itu, saya ingat lagi nama dia. Kata, bang, kata, saya nak tukar akaun pergi. Kata, main tu sama, saya bawa. Biasalah kan, undang-undang lah, berapa kena setiausaha semua kan, tukar. AJK semua pergi masjid, tapi tak perasan. Itu keadaan, kita takut itu, kita takut macam tu. Kita tak ambil endah benda ni haram ke halal. Sama dengan insurans dan takaful. Fatwa dah keluar lama dah, insurans haram. Yang halalnya adalah takaful. Kecuali kalau tidak ada takaful, baru boleh ambil insurans. Sebab kita punya tentang masalah coverage ni penting. Kalau berniaga ni, kalau tak ada coverage insurans ataupun takaful, menyebabkan jadi apa-apa kerugian yang berterusan. Contoh rumah kita kata takaful tak cover banjir, ada syarikat insurans ada cover, ambil tak apa sebab nak cover banjir. Ataupun bencana alam, bencana alam, katalah kereta tak ada dalam takaful tapi kita kena pakai sebab kita takut itu ini, maka boleh diharuskan ambil sebab dah tak ada pilihan. Tetapi kalau bab individu, medical apa semua, kalau boleh usahalah gunakan yang Islam. Buat kita pandang. Pasal apa? Ada something dengan jiwa kita. Itu antara dia. Mudah bersangka buruk, dan yang seterusnya yang tak akhir. Boleh sikit Haji Sabrina, Ustaz Naim sikit boleh? Bukan senang nak main. Boleh ke Ustaz? Berapa? Apa dia? Alhamdulillah. Hati. Pasal tu payah nak berhenti. Bukan satu je, 10 kat aku ni. Pemenatang macam makhluk asing pula. Allahu Akbar. Yang kelima, yang seterusnya ialah bila hati kita mati, kita mudah terjerumus ke arah 3 kebinasaan dengan elok. Ini berat tak berat? Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara yang membawa kepada jurang kebinasaan, iaitu dipanggil syuhum muta'. Yang kedua, hawa muttaba'. Yang ketiga, i'jabul mar'i li nafsih. Orang kalau hati dia bermasalah, hati dia sakit, jiwanya sakit, hatinya keras, hatinya mati, pasti akan berlaku 3 benda ni. Yang pertama ialah iaitu tamak lagi kikir. Dah tamak tapi kedekut. Tamak semua dia nak kat dia. Semua benda nak kat dia. Semua jawatan dia nak ambil. Dah juga.
Kerja tak buat apa. Ha? Jawatan WDP Pak ABG dia nak, WDP tu dia nak. Jawatan kuasa penasihat, penaung, jawatan kuasa ibu tunggal pun dia tu lelaki. Apa hype pula pergi ke situ. Persatuan janda-janda muda pun dia, Persatuan wanita menopause pun dia, semua dia nak ambil. Persatuan halakat pun dia, pengurusi, semua dia nak. Mana nak jaga orang ni? Tambah-tambah Nabi laknat pula orang yang gila jawatan. Nabi laknat. Kerja tak boleh buat. Siapa minta jawatan tersodok, bohong lah. Memang tak lepas buat kerja. Jangan minta jawatan. Tambah-tambah pilihan raya nak dekat ni, jangan minta jawatan. Orang nampak kita, Alhamdulillah. Orang tak nampak kita, jangan. Aku berjuang dah lama. Jangan. Sudahlah kau. Main diri sendirilah. Nak bawa badan pergi ceramah hati Malaysia pun tak larat. Nak minta jawatan tak payahlah. Nabi kata, demi Allah aku tidak akan kurniakan jawatan kepada orang yang meminta dan orang yang niatnya untuk nak jawatan. Tu Abu Musa Sy'ari kena. Kemudian Amr bin As, Sa'ad bin Waqqas, tak salah, dua benda tu. Abu Hasan Sy'ari bawa sepupu dia dua orang minta tolong Usamah bin Zaid yang Nabi sayang. Kalau Fatimah mencuri ku potong tangan, ini kan pula nak minta jawatan. Allah, Abu Musa Sy'ari seorang hakim yang adil, nak minta rekomen sepupu dia dua orang, tak boleh. Takut jadi bila pegang jawatan jadi tamak. Bila tamak pula buat kerja tak mau. Itu 5 hari baru sampai. Kan? Orang dah marah-marah pasal tu, tapi saya tak setuju lepas marah maki hamun tu kan. Tak sampai tu salah dia, tapi maki hamun tetap tak boleh. Kita dah tegur dalam Facebook, orang hantar balik kita. Nah, pada muka kau. Ya, netizen ni dia dah hilang hormat lah dengan institusi orang, para pendakwah dan sebagainya. Kita tegur, nasihat. Hak reply balas tu, sudahlah ustaz pun sama je. Buat ni seorang ustaz jadi juri dalam hijrahkan lagu yang TV Al-Hijrah tu kan, Malam Mel, Iwan Danduk tu, saya jadi juri. Tapi saya tolak sebab saya kurang berminat, sebab masa tu. Tapi tiba-tiba ada seorang datuk yang agama lah, dia okey ni, bawah tu tengok hantam dia, ya Allah. Kalau saya jawab, dia orang tak apa. Alah ustaz pun sama juga, jangan gila nak jadi selebriti. Sedangkan kita orang dah memang selebriti dah pun. Ada seorang hamba Allah tu, saya tu ambil nak dia tak, saya block terus. Memang buat filter terus. Siapa-siapa yang biadab dengan guru-guru memang saya buang. Tak kira lah dia tu satu rumah di Pakistan dulu, dan seorang di Kedah, saya block nama dia. Dia punya kuat parti sangat sampai dia maki tok guru dan sebagainya. Dan saya buat deklarasi saya tidak terlibat dengan syarikat dia. Memang kurang ajar sikit kadang-kadang manusia ni. Mengaji agama boleh maki di kalangan alim ulama. Berbeza politik menantuk api sebab parti itu halal, parti itu telah disahkan oleh ROS. Tapi jangan kalau tak betul dengan hang punya cara, hang nak maki orang, jangan. Dia pergi lukis gambar sahabat tu guru jadi macam ulang gini. Memang jahat. Tapi Tok Guru bila ditanya dia kata apa? Saya tahu tapi saya tak pernah balas sebab saya baca Quran. Ustaz Hanafiah Malik pergi tanya, ayah cik macam mana ni? Dia kata hamba dok hiram benda tu. Hamba baca Quran. Allah, dia kata. Ustaz dia kata, malunya aku, kata dia pergi tengok benda macam tu. Tanya soalan. Ya. Tu kena ingat. Yang keduanya ialah mengikuti hawa nafsu. Itu standard lah. Selalu mengajak kepada perkara yang buruk, benda yang jelek. Bila hati mati, selalunya siapa yang kuasai? Siapa dia? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa dia? Minal jinnati wan nas. Syaitan, iblis, jin dan manusia. Alah, relax ustaz, muda ni ustaz. Ustaz banyak dah amalan, takkan Allah nak kira pula. Kita fikir betul juga. Tiba-tiba mati, hang mampu time tu pakai dak. Sebab hadis tadi ni kena ingat. Jangan. Lepas tu jangan perasaan pakai serban apa baik, tapi hampa pakai serban buat baik. Faham tak?
Jangan perasan saksi ini baik, tapi wahai Haslin, hang buatlah baik. Jangan perasan walau sekelumit hang rasa hang baik. Jadi bila suara sedap Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang puji dia, baik bila azan memang sedap. Orang tu main dia patah balik tadi ni. Nak tahu siapa azannya bukan main mayang. Dia kata tu, nak sah tu kata tak, aku kata tak. Tolong tuan-tuan. Madrasah ni Al-Jazari ni, Al-Jazari masuk apa? Apa makna Al-Jazari? Al-Jazair tu kepulauan. Al-Jazirah macam Algeria tu asalnya Al-Jazair. Yang ni Al-Jazari ni apa maksud dia? Nak tahu apa? Apa dia? Saya boleh jawab? Saya boleh jawab dengan Al-Jazari? Saya jawab tak apa? Tanya Sanaim dia. Sanaim dia jawab. Sebab dia yang buat, dia jawab. Al-Jazari. Memang tu nama gelaran laqab kepada seorang imam. Imam Al-Jazari. Macam anak saya nama Hanzalah. Apa makna Hanzalah? Seorang sahabat Nabi yang meninggal perang syahid, malaikat mandi dia. Tapi bahasa dia lughawi apa dia? Labu. Itu je. Contoh dia. Macam orang kita pibuh nama anak perempuan Maisarah. Sebab apa? Dia kata yang pergi meniaga Nabi. Mana boleh Nabi berjalan dengan betina pula pergi meniaga? Ada orang nama apa nama? Huzaifah. Huzaifah tu anak saya Huzaifah. Huzaifah sekretari Nabi. Ada orang buat nama anak Huzaifah. Maka kita boleh buat dua benda. Lahu ma'nayan. Satu kerana nama perempuan tak apalah. Yang kedua adalah nama sahabat lelaki. Macam Nusaibah. Nusaibah perempuan. Ada juga orang pergi buat nama anaknya Nusaibah kerana ambil pada Huzaifah dan juga Hamzah. Ikrimah. Itu nama pun nak kena tanya. Bukan main pakai letak aja. Kan? Dalam gabung-gabung apa ke benda namanya. Kan? Ahmad, Fadil, apa nama? Irwan jadi apa? Khairul sama-sama dia belakang apa ke benda? Bin Din. Pendek pak nama Dinnya. Anak tu dia sebesar ni nama. Tak celui apa nama. Kena pergi kembang sikit, zoom in baru lebih tulis nama. Anak nama Din, pak nama Din je. Chon Chin, kan? Kebelah kita kan Chin Chon Piot kan. Nama Muhammad Zahid Ali bin Hamzah Din. Punya panjang sampai nak berat budak tu dia buatnya. Kan? Cucu pula anak menakan saya dia buh nama jiran saya, dia tak, kalau dia dengar dia tak marah. Jiran saya tu nama dia nak buat, dia buh nama anaknya Ibnul Qayyum. Sebenarnya dia ambil nama Ustaz Amin Ibnul Qayyim. Dia dengan ustaz dia kuliah, Ibnul Qayyim mengatakan dia pergi buh nama Ibnul Qayyum. Anak dia teriak, jiran saya betul-betul Datuk pergi masa tahun. Wah, kau kata persepah nak hang lagi. Man, teriak teruk sangat budak ni. Tak tahu Ustaz, hang baca aku sudah baca Ustaz Alman. Nama dia apa? Nama dia Qayyum. Betul panggil Qayyum. Rupanya depan aku duk ingat Abdul Qayyum, tapi Ibnu Al-Qayyum, anak Tuhan. Badan budak ni teriak je. Sebab apa? Ni bukan anak hang, anak Tuhan. Uish, bukan anak saya Ustaz tadi. Bini saya bukan Maryam. Bini saya Mazrina tadi. Kenapa Ustaz? Sebab saya dengar Ustaz tu ceramah. Salah. Ibnul Qayyim. Pergi tukar nama tu. Alhamdulillah. Nama apa peranan? Nama peranan. Kita pernah jumpa seorang nama Siti Nur Zaniah. Zaniah ni penzina. Sampai pak dia tak ketahuan pun nama anak. Sebab anak dia kita nikahkan sudah mengandung 5 bulan. Sebab nama Zaniah, seorang perempuan wanita cahaya penzina. Nampak macam mana? Kan? Punya gelaran anak mak nama Mazna. Batu apa nama ni? Mak ayah nama Mazlan, mak nama Azida, ringkas jadi Mazda. Jadi kita kata ish. Kalau Mazida tu kira nama Mazda tu Pak nama Yahya, mak nama Mahni jadi Yamaha. Ini wallah lah.
Suka hang bawa dia rumah hajak. Tukar nama tu. Beh buat traktor tu oi. Ahmad Traktor bin Kebota. Kan senang. Kan. Allahu akbar. Okey. So nak bagi tahu pada yang terakhir ialah yang tiga benda kalau dia orang hati dia mati terjemus confirm i'jabul mar'i li nafsi na'udzubillah. Duk perasaan dia tu baik, wali semua tak baik. Itu hati masalah. Perasaan bangga, i'jab, ta'ajub yang diri dia bagi orang yang tak bagus. Nampak tak? Tolong jaga supaya jangan ada sifat macam tu. Kalau adanya tu cepat-cepat istighfar. Mungkin kadang-kadang kita sembang melawak. Melawak. Hang ni pakai baju tak branded, tengok aku pakai baju itu salah. Astaghfirullahalazim. Cepat-cepat istighfar. Kadang-kadang pun melawak kan, serban beli pada mana? Saudi kan. Berapa ni? 150. Hang serban 4 ringgit je kupang. Beli dekat apa nama ni? Wednesday Town. Pekan Rabu. Kan? Beli kat Wednesday Town. Berapa ringgit? 4 ringgit je kupang. Apa tak branded? Kita kena Astaghfirullahalazim. Tak maaf aku lawak kasar. Yes, cepat-cepat. Cepat-cepat kalau if you ingat itu salah, dosa, cepat-cepat istighfar. Faham tak faham? Ada geram ustaz tu mau banyak mengaya orang abang buat apa. Ustaz tu pula cengih lah, dia pun teruk dia ni pun. Jangan awat boy doang. Kita geram ya. Haram dia ustaz ni. Astaghfirullahalazim. Memang aku bodoh pun. Ngaku je lah bodoh. Nampak tak? Faham tak? Ya Allah, kami di Pakistan ni ketik. Tak ketik keldai. Dia panggil kita keldai. Kata aku ajak lah boleh ni. Jadi orang gelak. Kita mengaji payah masuk. Dia kalimah tu ada irah kepada inilah kemaluan kan. Tapi itu maksud dia keldai. Ada makian itu maki. Keldai. Malaysia parah lagi. Orang Malaysia gila lagi. Jadi kita pun sabar. Guru maki kita standard. Awak tanya ayah awak dulu ni. Mungkin datuk sekali. Macam mana nak achieve, nak berjaya. Macam orang kata. Sama aja. Saya pernah kena pelengkung dan guru kena tunduk kepala. Tahu tunduk kepala? Tunduk kepala ni nak ajak ke ustaz tanpa dia buat tanpa sekali. Nak try buat latihan, unit latihan khas. Tunduk kepala ni, ambil tangan bawah lutut ni, pegang telinga Haji Sabri. La ilaha illallah. Suruh berjalan. Tak ada 5 langkah tu golek-golek dah sepak kita. Memang macam sepak balik kan nanti. Tapi tak. Dia guru kita. Biar dia. Kalau kita hormat orang, insya-Allah jangan risau. Ada orang Allah hantar dekat kita, hormat kita. So dalam babak ni jaga hati. Supaya dalam bahasa mudahnya, janganlah kita dalam bahasa mudahnya jadi golongan yang tidak ingat kepada Allah. Kita kaya, kita senang, jawatan kita bagus, pangkat kita besar, tapi sayang hati kita bila mati, maka langsung tak dapat kebaikan daripada Allah. Apa dia? Keberkatan dalam hidup. Jadi kena ingat, siapa yang menega besar, kena bayar zakat, kena derma, kena sedekah. Kan? Ni kawan-kawan kita di Shah Alam, kawan-kawan kita di Hulu Langat, kawan-kawan kita di Mentakak, Temerloh, di Jelebu, padang jarak, padang terkukur. Di Jelebu tu padang jarak, padang terkukur, habis rumah. Tapi pasal kamera duk fokus Shah Alam sebab mengejutkan. Shah Alam kan negeri yang top 1 dalam Malaysia ni. Tiba-tiba jadi macam tu. Dulu mungkin orang kata kat Kelantan tak ada parik pun semua. Lah ada parik pun belum tentu tak banjir. Saya ingat lagi ada orang kata, inilah Kelantan sebab parit dia tak bagus, tak ada perparitan semua bla bla. Tak apa. Kena kita diam terus, tak bunyi suara dia sepatah pun baik keluar. Lepas tu jangan tuding jari dengan musibah Allah bagi. Jangan salah apa wabi tak main, jangan. Kalau kita tahu kawan kita susah, kita wajib tolong sampai mati sekalipun. Tak apa, mati syahid. Jangan tunggu bantuan kerajaan, jangan tunggu bantuan siapa-siapa. Ni, kita sama-sama kita ni, kita selamat kita dulu. Kalau kita jaga kita, rakyat jaga rakyat. Pandai-pandai lah. Sebab ada orang maki bomba lambat, bengap, lembab dan sebagainya. Kesian hari ni juru cakap bomba dah jawab dah hari ni. Tadi saya baca bukan dia cakap, staf dia cakap daripada bomba Hulu Langat. Kami operasi 12 orang, 8 orang satu shift. Kami dah buat tindakan sebelum banjir lagi. Tapi kami bukan jenis viral kerja kami. Sebab ini tanggungjawab kami.
Tengok dia turun kat Seremban baru ni mati seorang. Selamatkan Shah Alam, dekat Shah Alam tu 6 orang mati lemah. Apakah kerja bomba tak buat kerja buat. Tapi jahat kita mulut kita ni. Time kita kena musibah, orang tak tolong kita, kita maki sampai datang banjir sekali lagi. Tapi time orang lain kena, kita tak kata apa. Bomba jawab kami gini, tunjuk gambar. Hari ni dia keluar gambar dia, tolong orang dalam basement tu, buat keluar orang seorang-seorang tu. Dia pun kerja kerajaan, dia pun tak boleh ambil gambar, dia buat kerja. Askar kena maki semua. Ini sejarah dalam Malaysia ni, sejarah ni beberapa negeri dilanda banjir lebih dahsyat 2014 tsunami. Saya pergi operasi pasca banjir di Dabung. Saya rasa di Selangor baru-baru ni juga di Mentakak, saya rasa lebih dahsyat. Bayangkan tengok rumah banglo besar tak nampak ada bumbu kecil yang buah nyok boleh petik itu tebut. Ni pokok nyok yang tua tapi boleh pegang. Menitik mata adik-adik, anak-anak sekalian. Sebab tu hampa semua pakai doa kat mereka. Allah berikan mereka ketenangan. Tadi pun ada 4 baby tersangkut dekat pokok mati, ada orang mati, banyak mati, tenggelam rejatan elektrik dan sebagainya, lari malam tu mati, dah hampir kat 20 sana no. Dekat itu kata penulis, dia kata belum surut betul-betul. Kalau surut tu dia kata dia yakin sebab orang tak laporkan keluarga hilang. Sebab masing-masing berceramah dah. Ada Halloween nak balik malam tu, orang dia tak tahu anak dia nak balik tu, anak dia kena kan. Contoh di Cameron Highland, driver lori sayap Pari Buntang, dia dah balik on the way kamera, dia abang, dia kata abang dah abang, ni tanah dah runtuh, risau lah apa ni, saya dah bawa seorang tak ada tertemam bla bla bla. Sekali itu abang dia kata WhatsApp tak berbalas, kau tak berjawab, rupanya tanah kena dia, tengah duk cerita pun terhambil nyawa dia dah. Anak kecil-kecil lagi. Sebab tu anak-anak semua beruntung sebab kita tak diuji dengan musibah macam mereka. Tapi jangan kata itulah maksiat banyak sangat. Jangan mulut jadi kurang ajar, tak beretika. Mereka tak salah, mungkin buat maksiat tu salah, tapi Nabi dah janji dah, Allah dah kata dah, kalau dah mari musibah, Aisyah kata wa fina as-salihun, walaupun di kalangan kami ada orang baik, Nabi kata bila mari musibah, yang baik tak baik semua pakai api, dan akan dibangkitkan hasbaniyatihim, dibangkit daripada kat sana niat mereka macam mana. Ada orang soleh, grup soleh, game maksiat. Ini antara dalam hadis ada sebut juga bagaimana Nabi Allah, ada sebut Nabi Allah pada hadis tu berkata besok ada lebih kurang 60,000 yang jahat dan 40,000 yang baik akan dimusnahkan satu musibah. Nabi tanya, ya Rab, yang 40,000 tu buat apa kena? Semua kena. Sebab apa? Sebab 40,000 tu dikarenakan ramai yang tidak mencegah kemungkaran 60,000 pun sama juga. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi insya-Allah moga-moga dengan perbincangan kita pada malam ini akan beri manfaat dan kebaikan kepada kita semua. 9:30 dah berhenti dah. Waktu pun dah memang dah banyak. Saya ni pasal mic sedap, saya tak terkah lebih. Saya cakap lebih kurang je. Jadi lain sikit. Hari baru ni ceramah di camp askar hari keluarga di sebuah negeri. Hujan turun, asal janji buat kat Padang Kawat, hujan turun lebat. Malam tu lah Jumaat pun ni yang hak mati aksiden tu. Anak-anak bising ramai. Dia pun ingat, anak dia pun naik atas dah ambil khutbah. Halo. Allah kata, saya dia senang hati. Nak marah tu bos besar tu, pangkat jenderal benda tak nama tu. Kan? Orang situ juga, orang ni 9 asalnya. Tengok kita duk ceramah, nak marah budak-budak, nak marah tak boleh. Tapi kita kena kontrol. Kan? Nak ceramah, main pula Allah. Nak buat lagu pun tak boleh. Tadi boleh tak buat lagu-lagu dendang sayang? Hak sana langsung tak boleh. Cakap itu je. Satu tempat di hujung mana pindah nak pergi Tuhan tempat tu. Saya bercakap jerkah dia cekah saya balik. Ada tu, saya kuat sorak, terbakar terus. Elektrik tu putih, fuse putih. Tak tengok imam dia baca apa? Allah tambah
sahabatnya ya Allah, suara ni padahlah mic dia tak kuat sebab iman tu memang tak kuat suara dia. Iya kena pelan kita mayang gini. Saya masa tu ada pegawai PKM PKD tu Parti Komunis Malaysia apa nama ni, pegawai khidmat dun kan. Jadi mana pegawai khas ni, ni apa ni tuan, kita tegang satu geramnya pasal saya main kat 2 jam 3 jam kena mic je ni memang spoil betul, potong steam marah tu oi. Apa ni tu kalau salah hari tu harap jadah orang jadah dia orang jadah dia tak boleh buat orang jadah geli apa ni cakap buat lagu gitu. Ini macam bom ambulan masuk buat apa sampai pecah mic, tukang mic lain. Saya kata saya rasa ni kali tak saya mari buat apa selagi mic tak tukar. Lepas tu yang berhormat bagi mic baru buat bagi saya nanti dulu kali percaya dengan gambar BP sama juga. Ada orang ni hak tua-tua ni hak jaga yang jaga sistem ni datuk jadi jangan bagi pupuk tua. Depa tengok depa kadang-kadang jelas sangat, kadang-kadang pekak. Ni saya minta tahu kita call awak kuat sangat pergi pelari. Dia pergi pulas kita longgak ni. Gila. Nampak dia pergi pandai-pandai duk pulang. Geram sungguh. Ni macam ni bagus bahasa ni orang muda. Kalau umur ada 75 tahun sama. Sama tengok muka betul. Pasti dia muda pada saya. Dia tahu saya kena saya. Waktu pantang tak naik kebayan kami ceramah mic teruk. Ni pasal ni tak matiin, ni sambung balik. 9.40 kalau nak panggil ceramah ustaz tu pendek buat haji ni mic yang menu itu adalah biji-biji itu. Kan ini ustaz ni baca ingin lenggok kami kan Allahumma a'inna kan bukan main lagu try buat mic ni mic bodoh kedak ya geram tu ya rasain ni serap mustaqim tu je geram dia tahu ustaz tu baca tak sedap hampa mic teruk. Ni kena ingat lah mic kena bagi tapi seminar lah konsep di sana ni bagi kalau saya ada tanah lot satu kat sini saya nak buat macam ni berapa dia ni berapa lah ni amboi tahu adok kanan tak kira lagi kan. Ni cantik konsep. Saya naik kalau ada rumah kedai saya balik lalu nak ingat ada tanah kalau rezeki lah duit lebih nak beli tanah lot satu. Mana tahu Haji Sabri banyak tanah bagilah satu lot. Amboi. Kira kawan. Kan bagi murah nak buat rumah macam cantik balik dia hotel kan buat bilik sikit cantik. Bagus. Tapi kalau hampa mengaji main-main juga teruk. Faham tak? Kena kesian ustaz cari duit rata, pi subang, pi cincin, pi gelang, pi semua. Nak dapat dengan orang dia dapat, dengan duit dia dapat. Memang ganas sana ini. Kan? Saya duduk lalu lama tak dapat subang, dapat gelang kaki, belum menyepak dapat. Kan? Jadi nak bagi tahu apa dia usaha duit dia bukan duit dia seorang, tapi duit orang ramai. Dekat sungai pula ada barbecue, baby lagi kan hujung tu kan. Kalau baby betul tu sebarang sungai tu kan. Tu nak bagi kita pada indah cantik. Apa kena manfaat bagi elok mengaji. Tak? Pakaian kena jaga bersih. Kemudian pula jangan culas, jangan curi barang-barang kawan. Kat asrama macam tu, curi barang kawan. Tengok kau pak dia mai tengok bawah lambang amal sentrum. Kawan tu tak barang pi kencing 5 minit, kencing kan lama. Tahan seminit, tarik balik seminit, 2 minit, basuh-basuh 3-4 minit, tengok tak ada apa dah. Mana nampak aku punya ni tu. Hamba buat gitu, hamba makan hamba mata apa tak habis budak percaya. Jangan makan orang. Tapi kalau bapak-bapak yang ada anak sini dapat, ayo, mu hantar tu habis ni habis. Tak apa dah. Halal je dia orang lapar tu, mak ayah depa susah kot. Yes. Jangan pula buat posting pula. Nama sahaja mak tahfiz tapi pelajar pencuri makanan anakku. La ilaha illallah. Masuk juga dalam Facebook bodoh. Ini nak beritahu jangan macam tu. Belajar baca berbudi bicara, cara bertolakan
Wallah, tapi curi tetap haram kecuali Maidin, Datuk Maidin dah halalkan. Itu tak apa. Kan? Tak. Masya Allah. Bila dah menyentuh Maidin Cendol 3 tu dah bumbung ya. Dibuka aja pintu tu, Maggi keluar. Kita saya tak ada curi, Maggi keluar, saya ambil. Faham tak? Dalam tu dah ayat Maggi, Pampers kelepiak kita biarkan nak makan Pampers, kan? Jadi keluar Maggi semua. Memanglah nampak curi, tapi dah bila dah buka tu, depa buka lah. Buka tengok, tahu dia terapung Maggi. Tin sardin tenggelam lah. Dia kena gagal dalam tak tempat tu, tin sardin tak hilang. Sebab kena selam, kan? Hak terapung ni, kan? Mereka ambil ni, tapi mereka bagi ke orang makan. Orang Bangladesh, orang Hindu bagi orang makan. Dia bercerita tadi tengok video anti bangsa India cerita dia orang curi ni bukan untuk dia orang beli, dia orang jual, dia orang bagi dekat orang makan. Kami hari kedua dapat makanan. Masya Allah. Lalu Datuk Ali Maidin masih banyak dia kata saya halalkan. Tak apalah. Saya tidak setuju dengan curi, tapi saya halalkan kerana terdesak. Ini orang beriman ni mudah. Tuhan jadi balik kan Datuk, yang kisah Datuk, Tuhan bagi balik Datuk Maidin Lui. Yang kisah Tuhan bukan buta, bukan pegak, bukan Tuhan maha segala-galanya. Jadi insya-Allah sekali itu dapat sampaikan yang baik datang daripada Allah. Minta maaf tuan-tuan kalau salah silap dalam bicara kita pada malam ini. Minta maaf sambung sampai 45. Jadi kalau salah silap saya minta maaf banyak insya-Allah. Dan kita jumpa lagi di lain bicara di lain masa. InsyaAllah boleh cakap mai hotel dekat tu je, boleh mai ni jalan kaki menampai kalau tak naik tak mau ambil kan, jalan kaki lepas ni merangkak detik. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.